Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Hasif Zulkifli dan saya Fardah Amiratul dalam Sumber Seminggu edisi Jumaat 10 Disember 2021. Hasif? Ya, saya. Baru-baru ni dengar Hasif ada pergi ke Mahkamah Rayuan. Betul, pada hari Rabu baru-baru ni saya ada pergi ke Mahkamah Rayuan untuk mendengar keputusan rayuan berkenaan Datuk Seri Najib Razak berhubung isu kes penyelewengan dana SRC. Dan Mahkamah Rayuan sebulat suara memutuskan bekas Perdana Menteri itu iaitu Datuk Seri Najib Razak kekal disabitkan kesalahan atas tuduhan salah guna kuasa berhubung kes SRC International. Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta pada tahun lalu oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas 7 pertuduhan berhubung penyelewengan dana RM42 juta dana SRC International. Menerusi panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Abdul Karim Abdul Jalil mengumumkan keputusan kekal sabitan kesalahan itu selepas menolak rayuan Najib kerana rayuannya tidak mempunyai merit. Sebelum itu, lebih 130 penyokong ahli Parlimen Pekan itu turun ke perkarangan kompleks Istana Kehakiman seawal jam 8 pagi bagi menunjukkan tanda sokongan mereka. Peguam Bela Najib Muhammad Syafiee Abdullah yang mahu mengemukakan rayuan dalam proses memohon agar hukuman penjara dan denda tersebut ditangguhkan. Mahkamah Rayuan juga membenarkan tangguh pelaksanaan hukuman ke atas Najib selepas Peguam Bela kemuka permohonan bawa rayuan ke Mahkamah Persekutuan dan ini adalah peluang terakhir ahli Parlimen Pekan itu untuk membatalkan semua sabitan dan hukuman terhadapnya. Susulan pengumuman itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata penangguhan pelaksanaan hukuman penjara serta denda terhadap Najib sehingga keputusan rayuannya di Mahkamah Persekutuan adalah amalan 2 darjat yang tidak wajar berlaku. Tambah beliau, amalan duluan atau presiden dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes fitnah terdahulu perlu dirujuk. Pada perkembangan sama, pengasas Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Malaysia mungkin mencipta rekod sekali lagi apabila bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang didapati bersalah di Mahkamah Tinggi dan juga rayuan ditolak oleh Mahkamah Rendah masih bebas dan mungkin boleh bertanding politik. Sehubungan itu, Mahathir menegaskan bahawa kemungkinan Najib terpaksa menunggu sehingga setahun atau lebih sebelum kesnya sampai ke Mahkamah Persekutuan untuk dibicarakan. Lagi mengenai Datuk Seri Najib Razak, menurut Mahkamah Rayuan pada 8 Disember, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak mengembalikan dana RM42 juta milik SRC International sendirian berhad yang dikreditkan secara salah ke akaunnya, sebaliknya menggunakannya. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil berkata, perkara lazim bagi mana-mana pemegang akaun yang tersilap atau tidak sengaja menerima dana ke dalam akaunnya adalah untuk memulangkannya dan membetulkan kesilapan itu. Tetapi Najib tidak melakukan sedemikian apabila RM42 juta itu dipindahkan ke akaunnya. Dalam penghakiman ringkas setebal 54 muka surat itu, Hakim berkata Najib tidak pernah membuat aduan dengan pihak bank apabila dana itu dikreditkan secara salah ke akaunnya, tetapi beliau agak berpuas hati apabila menerimanya dan menggunakan dana itu sesuka hatinya.
Mahkamah juga bersetuju dengan penemuan hakim perbicaraan bahawa bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan jelas menunjukkan bahawa pergerakan RM27 juta, RM5 juta dan RM10 juta daripada akaun bank SRC adalah tindakan penyalahgunaan yang tidak jujur. Hakim Abdul Karim juga berkata, RM42 juta itu dimasukkan ke dalam akaun bank Najib dan tidak pernah dialihkan ke mana-mana akaun lain dan RM42 juta itu digunakan oleh perayu iaitu Najib. Sebaik saja dana berkenaan diterima ke dalam akaun bank perayu, beliau menggunakan dana tersebut dengan mengeluarkan beberapa cek. Hakim juga bersetuju dengan hakim perbicaraan bahawa semua elemen penting mengenai penyelewengan harta yang diamanahkan oleh perayu telah digunakan dengan jelas. Kita beralih ke perkembangan pilihan raya negeri Sarawak. Gabungan Parti Sarawak menggariskan 33 janji untuk ditunaikan kepada rakyat bumi Kenyalang sekiranya diberi mandat sekali lagi bagi membentuk kerajaan dalam pilihan raya negeri kali ini. Pengerusinya Tan Sri Abang Johari Abang Openg berkata, GPS berjanji dan bertekad untuk melaksanakan lebih banyak inisiatif bagi meningkatkan kemajuan dan kegemilangan demi rakyat Sarawak. Antara manifesto digariskan GPS termasuk menjamin kestabilan dan autonomi politik, mempertahankan hak Sarawak mengikut perjanjian persekutuan selain memastikan hak kesaksamaan inklusif untuk rakyat. Jelasnya keupayaan GPS melaksanakan pelbagai program pembangunan untuk kepentingan rakyat jelas membuktikan bahawa parti itu mempunyai jentera pentadbiran mantap serta sistem tadbir urus kewangan yang baik. GPS turut melaksanakan lebih 100 inisiatif game changer untuk merancangkan pembangunan sosioekonomi Sarawak yang telah mendatangkan banyak manfaat kepada rakyat di Sarawak. Polis memantau rapi aktiviti perjudian membabitkan pertaruhan keputusan Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 yang akan diadakan 18 Disember ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, Jabatan Siasatan Jenayah dan Cawangan Khas kini berusaha mengesan individu atau kumpulan yang terbabit dalam aktiviti berkenaan. Tegasnya, polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana yang terbabit dan tindakan undang-undang menanti mereka yang didapati melakukannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan calon gabungan Parti Sarawak bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing mengenai aktiviti pertaruhan keputusan pilihan raya yang mula dikesan. King Sing yang juga merupakan Presiden Parti Demokratik Progresif PDP serta Ahli Parlimen Bintulu berkata beliau mendapat maklumat berhubung aktiviti pertaruhan dan kaki judi turut mensasarkan kawasan yang ditandinginya. PRN 12 Sarawak menyaksikan seramai 349 calon bertanding di 82 kawasan DUN dengan kerusi dudung yang ditandingi King Sing membabitkan calon paling ramai iaitu 8 orang. Sebanyak 6 kerusi membabitkan persaingan 7 penjuru, 24 kerusi sebanyak 5 penjuru, 33 lagi membabitkan 4 penjuru, 13 kerusi sebanyak 3 penjuru manakala 4 kerusi 1 lawan 1. Pilihan raya kali ini juga menyaksikan sebanyak 10 parti bertanding dengan GPS selaku parti utama bertanding di semua 82 kawasan. Kerajaan Negeri Selangor menerusi program Selvax Booster akan memperluaskan pemberian vaksin penggalak COVID-19 kepada individu berusia 18 tahun dan ke atas yang lengkap menerima 2 dos vaksin bermula 8 Disember. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata dos penggalak bagi vaksin COVID-19 itu turut akan diberikan secara percuma kepada penduduk di Selangor, khususnya golongan warga emas yang hadir terus ke klinik selcare berhampiran. Kita membuka peluang ini kepada 18 tahun ke atas dan sudah pasti bila yang datang tu kita akan tumpukan kepada warga emas yang beratur dan juga golongan komorbid. Tapi yang datang insya-Allah kita akan berikan layanan dan berikan peluang yang sebaik mungkin. Saya tahu hari ini permohonan ataupun kehadiran di beberapa buah klinik. Setakat ini kita ada 17 klinik di bawah Salcare di seluruh Lembah Kelang ini dan kita akan cuba memperbanyakkan dengan jaringan-jaringan hospital klinik swasta yang lain. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Wakil Rakyat Bukit Lanjan, Elizabeth Wong berhubung golongan yang layak menerima vaksin dos penggalak dan lokasi untuk pengambilan vaksin tersebut menerusi program Selvax dalam sidang Dewan Negeri Selangor. Dalam pada itu, Amiruddin turut mengakui bahawa keprihatinan rakyat terhadap program pengambilan vaksin khususnya dalam mendapatkan dos penggalak kini semakin tinggi.
Kerajaan negeri giat memperbaiki dan mempertingkatkan penambahan jumlah kuota vaksin di pusat-pusat klinik supaya rakyat mendapat bekalan yang cukup. Beliau menasihatkan orang ramai untuk membuat tempahan menerusi atas talian di laman sesawang selangkah bagi mengelakkan kesesakan berlaku di pusat penerimaan vaksin. Senarai klinik Selcare yang terlibat dalam pelaksanaan program Selvax Booster boleh didapati di laman sesawang Selcare Klinik atau melalui aplikasi Selangkah. Semua maklumat penerimaan vaksinasi dos penggalak melalui program Selvax Booster ini akan dihantar oleh klinik terlibat melalui aplikasi MySejahtera. Program dos penggalak ini akan turut dilaksanakan di beberapa lokaliti tertentu berdasarkan permintaan ahli-ahli Dewan Negeri Selangor. Maklumat berkenaan program Selvax Booster di Dewan Undangan Negeri akan diumumkan dalam masa terdekat selepas kerajaan negeri memperincikan prosedur operasi standard. Pemberian dos penggalak jenis Sinovac terbuka kepada penerima vaksin di bawah program Kerajaan Persekutuan. Sebanyak 157,000 dos penggalak akan diberikan secara percuma oleh Kerajaan Negeri Selangor iaitu program Selvax Booster di bawah program Vaksin Selangor. Untuk mengetahui perkembangan negara jiran kita di Indonesia dan isu-isu semasa antarabangsa, kita ikuti perkembangan sumber global bersama rakan setugas Haifa Nasir. Silakan Haifa. Terima kasih Faridah dan Hasif. Seterusnya, saya Haifa Nasir membawakan anda perkembangan semasa berita dunia melalui sumber global. Kita mulakan dengan letusan Gunung Berapi Semeru. Gunung Semeru di Indonesia meletus lagi dengan lebih banyak abu dihamburkan sehingga memaksa pasukan penyelamat menangguhkan operasi mencari mangsa yang masih hidup pada 7 Disember 2021. Menerusi laporan CNA, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus pertama kali pada 4 Disember lalu dengan memuntahkan abu vulkanik tinggi ke udara sekaligus mengakibatkan orang ramai bertempiaran lari bagi menyelamatkan diri. Dilaporkan sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dan lebih 50 mangsa cedera dengan kebanyakannya melecur akibat letusan gunung berapi berkenaan. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, seramai 27 orang lagi masih belum ditemui. Usaha menyelamatkan mangsa menjadi semakin sukar apabila abu vulkanik tersebut mengeras selepas ditimpa hujan. Kemungkinan besar mayat yang belum ditemui masih tertimbus di bawah aliran lahar panas, kata anggota penyelamat Indonesia. Aliran lahar gunung berapi itu juga dilapor telah memusnahkan sebuah jambatan strategik yang menghubungkan dua kawasan di daerah Lumajang dan Bandar Malang. Di kawasan Sumber Wuluh pula, dua buah lori ditenggelami abu gunung berapi berkenaan. Namun, usaha menyelamatkan mangsa terpaksa dihentikan secara tiba-tiba akibat angin kuat melanda. Sementara itu, anggota pasukan penyelamat lain giat membantu penduduk kampung membawa keluar barangan dan ternakan milik mereka dari kediaman masing-masing. Kerajaan Indonesia turut menasihati penduduk setempat agar tidak berada dalam radius 5 km dari kawah Gunung Semeru kerana abu gunung itu mampu bergerak sejauh 4 km walaupun selepas letusan berlaku. Ini pula perkembangan di Myanmar. Ketua Junta Tentera Myanmar mengurangkan hukuman penjara pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi daripada 4 tahun kepada 2 tahun. Jurutakap Junta Zhao Min Tun berkata, Suu Kyi sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun kerana menyebarkan hasutan terhadap tentera dan 2 tahun lagi penjara kerana gagal mematuhi peraturan bencana berkaitan COVID-19. Bekas Presiden Win Myint juga pada mulanya dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun atas pertuduhan sama dan dikutuk Amerika Syarikat sebagai pencabulan terhadap keadilan. Bagaimanapun, Ketua Junta Tentera Min Aung Hlaing kemudian bertindak mengurangkan hukuman mereka kepada 2 tahun penjara dan menjalani hukuman sebagai tahanan di rumah yang berada di Naypyidaw.
Wartawan dihalang bagi mengikuti prosiding yang berlangsung di Mahkamah Khas Naypyidaw dan Peguam Suci juga berdepan kekangan sama serta tidak dibenarkan memberi keterangan kepada media. Timbalan Pengarah Serantau Amnesty International Ming Yu Ha mengutuk hukuman yang dijatuhkan terhadap Suci. Penasihat kanan Kumpulan Krisis Antarabangsa Myanmar, Richard Horsey pula memaklumkan hukuman sedemikian mencerminkan kekuasaan dan balas dendam oleh tentera junta. Manakala Ketua Hak Asasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Michelle Bachelet menegaskan bahawa keseluruhan perbicaraan mahkamah dikuasai tentera dan hukuman yang dijatuhkan adalah bermotif politik. Sementara itu, Menteri Luar United Kingdom Liz Truss menyelar hukuman terbabit dan memberi amaran bahawa penahanan pemimpin yang dipilih rakyat hanya akan mencetuskan lebih banyak bantahan atau tunjuk perasaan. Dari Myanmar, kita terbang pula ke Sudan. Hampir 50 individu dilapor terbunuh dalam kekecohan terbaru membabitkan keganasan antara puak di Darfur, kata pegawai kerajaan dan pasukan perubatan pada 7 Disember 2021. Gubernur Darfur Barat Khamis Abdallah berkata, dalam tempoh 3 minggu lalu, kekecohan di kawasan Barat Sudan yang bergolak sejak bertahun lamanya itu meragut sekitar 100 nyawa. Keganasan tersebut bermula dengan perbalahan dan merebak kepada pembunuhan 6 individu pada 4 Disember lalu sebelum lebih 40 lagi terbunuh pada hari berikutnya. Jawatankuasa Doktor dan Kesatuan Bebas memaklumkan 48 individu terbunuh akibat ditembak peluru hidup di Darfur yang terletak kira-kira 80 km dari ibu negeri El Geneina. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memaklumkan 50 individu terbunuh pada bulan lalu selepas pergaduhan antara penternak tercetus selama beberapa hari yang turut menyaksikan lebih 1,000 rumah dibakar. Keganasan itu bermula pada 17 November lalu antara penternak Arab bersenjata di kawasan pegunungan Jebel Moon berhampiran sempadan Chad. Darfur dilanda perang saudara yang bermula pada 2003 membabitkan pergaduhan antara pemberontak etnik minoriti yang mendakwa diskriminasi oleh kerajaan dikuasai kaum Arab pimpinan bekas Presiden Sudan Omar al-Bashir. Khartoum bertindak balas dengan mengarahkan militen Janjaweed yang dikatakan bertanggungjawab melakukan kekejaman termasuk pembunuhan, rogol, menjarah harta dan membakar perkampungan. Pada 7 Disember 2021, pejabat PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan memaklumkan sebanyak 14.3 juta daripada 47.9 juta penduduk Sudan termasuk pelarian dijangka memerlukan bantuan kemanusiaan tahun hadapan. Ia adalah jumlah tertinggi dalam tempoh sedekad manakala misi pengaman PBB Sudan sudah menamatkan mandatnya di Darfur tahun lalu. Di Amerika Syarikat pula, NASA mengumumkan 10 pelatih angkasawan baru pada 6 Disember 2021 yang dipilih daripada lebih 12,000 pemohon bagi kemasukan tahun ini. Antara yang terpilih adalah seorang ahli bomba yang kini profesor di Universiti Harvard, bekas anggota pelumba basikal Amerika Syarikat dan juruterbang yang mengetuai formasi F-22 wanita dalam pertempuran. Kesemua mereka akan melaporkan diri di Pusat Angkasa Johnson di Texas pada Januari tahun depan dan menjalani latihan selama 2 tahun. Pentadbir NASA Bill Nelson berkata, agensi itu menyambut 10 anggota baru sebagai sebahagian daripada misinya untuk kembali ke bulan serta meneroka Marikh. Mereka juga akan dilatih untuk berjalan di angkasa, kemahiran robotik, mengendali jet latihan T-38 dan mempelajari bahasa Rusia untuk berkomunikasi dengan angkasawan negara itu. Selepas tamat latihan, mereka boleh dihantar dalam misi ke ISS atau ke angkasa lepas, termasuk rancangan NASA untuk kembali ke bulan dalam dekad ini menerusi misi Artemis. Misi ke bulan itu akan turut membabitkan wanita pertama
pertama dan individu bukan kulit putih pertama untuk menjejakkan kaki ke bulan. Bidang angkasawan itu terbuka kepada rakyat Amerika Syarikat yang memiliki ijazah sarjana dalam sains, teknologi kejuruteraan dan matematik sebagai syarat utama selain lulus ujian secara atas talian. Syarat ijazah sarjana itu juga boleh dipenuhi bagi lulusan perubatan atau individu yang sudah melengkapkan ujian bagi program juruterbang. Sebelum saya akhiri sumber global pada minggu ini, lagi perkembangan di Indonesia. Kerajaan Indonesia memutuskan penangguhan keberangkatan jemaah umrah negara berkenaan. Ia susulan penemuan varian COVID-19 terbaru iaitu Omicron yang kini menular di lebih 15 buah negara. Menteri Penyelaras Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berkata, perkara itu terpaksa ditunda sehingga 2022. Beliau juga menjelaskan bahawa kerajaan ketika ini harus memberikan sepenuh tumpuan terhadap potensi peningkatan kes COVID-19 sekurang-kurangnya sehingga penghujung tahun ini. Erlangga berkata penangguhan umrah bagi jemaah Indonesia ini ditetapkan mengikuti dasar keselamatan wabak di beberapa buah negara. Sekian saja paparan berita dunia yang dapat saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Kembali bersama Faridah dan Hasif. Terima kasih rakan setugas Haifa. Kita teruskan semua seminggu dengan perkembangan di Dewan Rakyat. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali menafikan dakwaan yang mengatakan dia membawa ahli keluarga bersamanya dalam misi perdagangan dan pelaburan ke Eropah Oktober lalu. Penafian itu dibuat selepas disoal ahli Parlimen Jelutong Arisan Raya berhubung perkara itu di Dewan Rakyat pada 7 Disember. Jelas Azmin setiap perbelanjaan dalam misi perdagangan MITI adalah selaras dengan prosedur dan protokol kewangan kerana sebelum misi perdagangan itu diluluskan, ia telah dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet. Setiap perbelanjaan dalam Trade Mission MITI adalah mematuhi peraturan dan prosedur keuangan. Kerana sebelum Trade Mission ini diluluskan, ianya mesti dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Kabinet. Dan setiap perincian, senarai delegasi, jumlah peruntukan, perbelanjaan, destinasi, itu semuanya diperincikan dan telah diluluskan oleh Jemaah Menteri Kabinet mengikut peraturan dan tata cara keuangan. Saya menafikan tuduhan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih. Raya mencelah semasa Azmin menggulung peringkat jawatankuasa peruntukan kementeriannya di bawah Belanjawan 2022 untuk bertanya kepada menteri sama ada dia membawa ahli keluarga bersamanya dalam lawatan rasminya pada Oktober. Selepas Azmin menafikan dakwaan itu, Raya menegaskan ia bukan satu tuduhan kerana dia hanya cuba melaksanakan tugasnya sebagai pembangkang dengan menjadi semak dan imbang kepada kerajaan. Pada mulanya, Speaker Dewan Rakyat Azizan Azhar Harun telah cuba menghalang Raya daripada bertanya soalan itu kerana katanya ia tidak berkaitan dengan butiran peruntukan kementerian di bawah Belanjawan 2022. Pada Oktober dilaporkan bahawa Azmin dan pegawai kanan MITI dalam misi perdagangan dan pelaburan ke Jerman, Perancis dan UK antara 13 Oktober hingga 21 Oktober. Isu kenaikan harga barangan keperluan menghangatkan sesi pagi sidang Dewan Rakyat pada 7 Disember selepas ia dibangkitkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut membidas kerajaan selepas Dewan Rakyat diberitahu bahawa mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup akan mula bermesyuarat pada 9 Disember. Tegasnya keadaan sudah meruncing dan krisis kian serius, namun beliau kesal kerana mesyuarat tersebut diadakan agak lewat. Menurut Anwar, kelewatan itu menampakkan satu kecuaian dan salah keutamaan oleh kerajaan kerana walaupun disebut pelbagai langkah diambil, termasuk import 200 kontena ayam, namun semua langkah diambil itu tidak berkesan. Jawatankuasa Kabinet belum bersidang, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup baru akan bersidang. Jadi rakyat sementara ini nak mentergedarah apa dalam keadaan tertekan begini.
Beliau berkata demikian sejurus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed menjawab soalan lisan yang dibangkitkannya. Terdahulu Mustafa berkata, Perdana Menteri akan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup pada 9 Disember. Mesyuarat itu bagi membincangkan langkah-langkah yang menyeluruh untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat. Tindakan jangka sederhana dan panjang akan dibentangkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan di mesyuarat tersebut. Antara perkara yang akan dibincangkan termasuklah pergantungan kepada import, kos kepada import, kos input makanan, isu buruh asing, skim subsidi, geran dan pinjaman mudah, teknologi pertanian dan juga R&D. Pemakluman itu membuatkan beberapa ahli parlimen termasuk Anwar menyuarakan rasa tidak puas hati dan menggesa kerajaan mengambil tindakan segera untuk mengawal kenaikan harga barang. Program jualan keluarga Malaysia menawarkan harga sehingga 20% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan cakna berkenaan kegusaran rakyat dalam isu kenaikan harga barangan tempatan baru-baru ini. Pelaksanaan program jualan keluarga Malaysia diadakan sebagai inisiatif kerajaan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat, terutamanya pengguna dari kalangan berpendapatan rendah. Ismail menjelaskan bahawa inisiatif ini akan diperluaskan seluruh negara mulai 4 Disember 2021 secara berperingkat supaya manfaat dapat dinikmati oleh setiap peringkat keluarga Malaysia di bandar dan di luar bandar. Selain itu, kerajaan juga mengalu-alukan lebih banyak industri akan tampil bersama-sama menggambling usaha merancangkan program ini di lokasi-lokasi lain yang akan ditentukan nanti. Saya tadi pun saya difahamkan Kobis tadi murah kerana diimport daripada negara China dan sebagainya. Jadi kita terpaksa mengimport daripada luar untuk memastikan bekalan melebihi ataupun mencukupi supaya harga dapat diturunkan. Mengulas lanjut, katanya kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan makanan negara berada pada tahap yang mencukupi. Sehubungan itu, pengguna dinasihatkan untuk tidak membuat pembelian panik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia (KPDN-HEP) akan terus menggerakkan seramai 2,200 anggota penguat kuasa untuk memastikan tidak berlakunya aktiviti pencatutan harga barangan. Sekian paparan kami minggu ini. Teruskan mengikuti perkembangan semasa di laman sosial dan YouTube Sumber Kini. Walaupun kita berdepan dengan kenaikan harga barang, kami berharap agar kita sama-sama menjadi pengguna yang bijak. Ya, betul. Dan begitupun pihak berkuasa perlu menangani masalah ini secepat mungkin bagi mengelakkan daripada rakyat daripada terus terbeban. Dan sebelum mengakhiri semua seminggu, kami tinggalkan anda dengan paparan viral. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku ada dekat May Valley ni, tapi nak parking susah. Lepas tu Ajim cakap kalau nak parking kena buat satu cara. Betul-betul siang, pantat mak dia betul-betul dapat parking siang. Tapi cara dia pelik sikit lah, dah Ajim cakap. Kau tengok ni. Sialnya dah Ajim, betul-betul dia jadi cacat. Ini kalau kantoi dengan Pak Gad ni memang mati aku. Tapi dapat parking sial. Kau tengok kereta hitam aku ni, betul-betul dapat parking. Masih Jim. Masih. Lepas ni aku dah naik KL, aku dah tahu dah. Aku bawa Ajim memang selamat lah. Jangan viral sudah video ni. Pening kepala. Assalamualaikum. Saya ingin memberikan amaran kepada saudara Iswan dan juga Ajib. Kalian semua telah mempersendakan dengan menggunakan parking OKU ya, dan berlakon diri anda sebagai seorang OKU. Saya pohon supaya kalian berdua meminta maaf kepada kesemua komuniti OKU di negara kita. Sudahlah kami susah. Orang semua selalu memandang rendah terhadap kami dan orang semua menggunakan kemudahan yang disediakan, yang dihaskan untuk kami. Kita semua akan menjadi OKU satu hari nanti. Jangan sekali-kali kalian mempermain dan mempersediakan kami. Sila pohon maaf kepada OKU.